dan Robot Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syam Samul Izil atau lebih dikenali sebagai Syam Along. Untuk rancangan Ustaz Kartun Robot Jim ni, saya terlibat secara langsung lah, daripada A sampai Z, daripada bermulanya perbincangan untuk jadikan Ustaz Kartun ni sebagai satu rancangan yang bermotivasi untuk anak-anak kita, sehinggalah ia dilaksanakan dalam bentuk rancangan 13 episod di TV Al-Hijrah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayah Halil. Saya berumur 29 tahun dan saya berasal daripada Perak, sekarang menetap di Kedah. Okey, tugas saya dalam rancangan Ustaz Kartun dan Robot Jim ini adalah saya perlu menyediakan skrip dan juga saya perlu memberikan idea kepada Ustaz Kartun dalam setiap episod. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nizam bin Buhari. Saya berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan menetap di Selangor. Tugasan saya untuk production Ustaz Kartun dan Robot Jim ni adalah sebagai DOP. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz. Saya berasal daripada Kedah dan sekarang menetap di Negeri Sembilan. Tugas saya untuk menjayakan rancangan Ustaz Kartun ni adalah untuk memastikan audio dapat dirakam dengan sempurna. Ustaz Kartun ni pun bukan seorang yang baru lagi dalam industri ini. Beliau merupakan orang yang dah lama melukis kartun, mengajar anak-anak kita melukis kartun, menghafal Al-Quran dengan melukis. Jadi bila kita bagi peluang bersama dia untuk terbitkan rancangan dia memberikan sepenuh komitmen dengan baik, dan kami pun mendapatkan idea daripada beliau jugalah untuk melaksanakan program ini, menjadikan program ini satu program yang diminati oleh adik-adik kita di luar sana. Okey, dan saya berpendapat bahawa rancangan Ustaz Kartun dan Robot Jim ini adalah rancangan paling terbaik untuk kanak-kanak, di mana kita nak raikan kanak-kanak yang suka melukis dan suka belajar melalui visual, supaya mereka ni dapat mengenal Tuhan melalui lukisan yang mereka lukis ni. Pada pandangan saya tentang program Ustaz Kartun dan Robot Jim ni, satu rancangan yang sangat menarik lah untuk golongan kanak-kanak terutamanya. Cara pembelajaran yang sangat kreatif dan efektif lah. Di mana kanak-kanak ni suka melukis sambil mereka belajar memahami apa setiap ayat yang Ustaz ajar tu, mereka akan melukis. So, ia satu benda yang inovatif, kreatif lah untuk cara pembelajaran yang baru. Untuk di peringkat kanak-kanak, bagi saya ia amat berjaya. Sebab budak-budak ni dia orang lebih suka melukis, mewarna. So bila dia lukis, dia mewarna, dia faham. Jadi dia faham apa yang dia lukis tu, apa yang nak disampaikan tu. Sebab kalau terlampau fokus membaca pun, kanak-kanak dia cepat bosan. Bagi saya kalau melukis tu dia lebih tangkap. Jadi dia faham apa tujuan dia lukis. Cabaran yang hadapi memang banyak lah. Setiap apa yang kita buat pun, setiap apa yang kita rancang mesti ada cabarannya. Untuk Ustaz Kartun Robot Jim ni, cabaran ni ialah satu program yang baru nak dibuat. Bermaksud inilah pioneer program. Jadi kami semua, tim semua daripada produser sampailah pengarah, memainkan peranan yang penting lah dalam memberikan tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam program ini untuk menjadikan program ini satu wadah yang begitu berkesan untuk anak-anak kita. Jadi kita lihat cabaran utama sekali yang kita dapat pada mulanya pada anak-anak lah. Cara mana kita nak menyampaikan program ini, melukis kartun, menghafal ayat-ayat Quran dan terjemahan dia dalam konteks melukis. Cabaran-cabaran yang lain daripada segi tempat yang kita gunakan lah. Tempat yang kita gunakan dalam dewan tu, dalam bilik perpustakaan tu, semasa kita tengah syuting, tengah jalankan rakaman, bunyi kereta, bunyi motor, bunyi siren polis, ambulans,
Jadi mana kita kena stop lah. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu kita punya rakaman tersebut. Okey. Cabaran yang saya hadapi dalam setiap episod ini adalah saya perlu menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran kepada sebuah cerita lukisan yang bersesuaian dengan kanak-kanak supaya ia dapat difahami lah oleh golongan kanak-kanak. Okey, lagi sekali. Sila. Ayat-ayat. Ayat ini adik-adik tahu tak tajuk dia tentang apa? Cabaran yang terbesar dalam memilih lokasi perbaikan awalnya lah. Yang pertama, kita Ricky location tu dekat shopping mall. Yang kedua tu baru kita dapat di perpustakaan ni lah. Dan perpustakaan ni senang akses berbanding dengan shopping mall tu. Lagi kemudahan untuk tim-tim dengan kita ada dengan budak-budak sekali, kanak-kanak kan. So budak-budak ni senang akses dah, senang dia nak rehat ke apa ke. So bila kat shopping mall tu dengan keadaan ni pun satu level pun agak sukar lah. Sebab yelah, bila shopping mall ni kita nak akses tak semua kita boleh akses, dan kemudian kita nak kawal sikit audio kan, agak susah bagi merumitkan keadaan lah bila ada announcement ke pengumuman ke kan apa-apa di shopping mall tu, kita terpaksa stop dan kita tak tahu berapa lama. Banyak kali kita nak akan stop kita punya kad untuk production tengah berjalan kan. So saya memilih ke perpustakaan ni sebab perpustakaan ni mudah dan dan cantik. Tu bagi untuk senang untuk pihak untuk set up lah, pihak kita produksi untuk set up di mana angle yang sesuai. So di situlah kita orang memilih untuk shoot di lokasi perpustakaan ni lah. Di perpustakaan Hypermedia NDSJ. Bismillah. Sijil pelakuan penggambaran. Dua pintu dia memang tutup tadi. Dah jatuh. Proses rakaman kita buat di dua lokasi. Lokasi pertama kita buat, kebanyakan lah, majoriti lokasinya kita guna di Kompleks 3C MBSJ di Sunway. Kita dapat ditaja oleh mereka untuk menggunakan ruang perpustakaan kanak-kanak di sana untuk jadikan lokasi syuting dan kelas Ustaz Kartun dan Robojim ini. Dan kita ada dua episod yang kita rakamkan di luar untuk dapatkan suasana kehijauan dan membawa peserta ataupun pelajar Ustaz Kartun ini ke luar kelas. Jadi alhamdulillah lokasi rakaman ini kita buat di College Vocational Gombak. Ada di lokasi sekarang ni. Pemandangan yang cantik tapi apabila kita merakamkan di perpustakaan Hypermedia MPSJ, jadi kita perlu ikut time working hour mereka, dan kita boleh record waktu malam dan juga tak boleh record waktu weekend, masa tu dia orang tutup. Jadi so kita tak nak masa terbuang, jadi kita cari jalan dan akhirnya kami dapat kita buat outdoor. Kita buat satu rakaman dalam 3 episod kot. 3 episod kita buat di outdoor. Jadi bila di outdoor ni kita berhadapan dengan masalah hujan, dengan masalah, masih juga masalah highway, sebab set yang kita pilih tu walaupun jauh tapi dia ada highway, tak berapa jauh di situ, dan highway tu kita kedengaran jugalah dengan kedengaran
kereta lalu, motor lalu dan juga siren hospital, ambulans. Jadi banyak kali dengar ambulans lalu kat situ, dia sedikit mengganggu kita punya rakaman. Ada bunyi siren, mungkin ada jenayah Spiderman on the way menyelamatkan mereka. Bagi saya cabaran yang paling besar itu biasa di dalam produksi. Biasalah bila kita shoot outdoor lah, bukan indoor, bukan di studio. Maknanya kita shoot di luar. So bila kita shoot di luar ni, kita dah set up apa semua, terus hujan. So bagi saya itu je lah cabaran untuk nak menjayakan Ustaz Kartun ni kan, sebab kita bermain dengan cuaca kan. So episod yang ada outdoor tu, cabarannya cuaca. Bila cuaca ni kita tak tahu. Time tu dia akan time masa shoot tu dia mendung. Kejap lagi dia hujan. Lepas tu dia berhenti hujan kejap. So cabarannya kat situ lah. Mana bila outdoor ni kita bermain dengan cuaca lah. Dia bawang halau ni, halau hujan tu. Oh, kat tu. Dia halau. Oh, tu dia ada baca tu. Oh, tu. Dia arah kan, dia arah hujan tu lagi kan. Buat tu. Menyusun tapak-tapak ini untuk penggunaan rakaman outdoor kita, dan kita mulakan dengan tema doa bola hujan. Berapakah lagu yang tanyanya hujan? Berapakah lagu yang sering kata dia hujan? Cabaran ni pula yang seterusnya, cabaran mana kita terpaksa menyiapkan sebelum tempoh yang sewajibnya kita siapkan lah. Maknanya kita ada deadline yang mana kita susun untuk produksi ni settle shooting dengan happy kan. Tapi tiba-tiba ada satu pengumuman di mana pengumuman PKP 2.0. 2.0 punya PKP lah. Kita terpaksa mempercepatkan produksi untuk menyiapkan episod ni. Dalam satu hari tu kita siapkan dalam 3 episod. Kita pasal kejar juga dengan budak-budak, dengan lesu, kadang-kadang macam lemau, bila nak habis kan. Budak-budak pun biasa tempat bosan. So bila tu masa tu terpaksa dibuat dengan time yang ada tu. Yalah, talent semua di luar, Kedah. So belah utara. Program ni dibuat sempena membantu industri ketika PKP. Tapi kita buat masa kita merakamkan program ni, kita ada ura-ura PKP 2 akan dilancarkan. So masa kita macam alamak, kalau kita ada lagi berapa episod tak settle, kita takut lockdown disiarkan lah, menyebabkan kita tak boleh buat operasi, tak boleh nak shooting. Alhamdulillah kita dapat siapkan sebelum 2 hari sebelum atau sehari sebelum lah. Rasa 2 hari sebelum. PM kita tu umumkan dalam lagi 3 hari akan lockdown. Lagi 2 hari akan lockdown. Jadi kita sempat habiskan satu hari awal sebelum lockdown tu lah. Semua episod settle, alhamdulillah. So sebelum lepas tu dia orang dah boleh boleh santai dan dia orang boleh balik dengan tenang lah. Contohnya Ustaz Kartun perlu pulang ke Kedah, saya pula perlu pulang ke Melaka. Jadi kita perlu, kalau boleh kita pulang sebelum berlakunya lockdown dan sebelum berlakunya mungkin jam lah. Jadi itu antara kita rush time, ngam-ngam alhamdulillah settle sebelum berlakunya lockdown. Kalau sangkut PKP 2.0 kat dia orang kat sini kan lagi susah kan. So alhamdulillah dengan dipudahkan oleh Allah SWT, produksi siap untuk 13 episod lah. Alhamdulillah. Bagi saya untuk menyiapkan rancangan Ustaz Kartun ni di musim PKP agak mencabar lah, sebab kita bermain dengan SOP-SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. So kita kena ikut prosedur. Bila sampai kita kena scan MySejahtera and then kena pakai mask. Lepas tu kita nak set up. Lepas tu dia ada timing. Lepas tu nak keluar makan pun kena bungkus je. Tapi waktu PKP time tu lah, itu je lah cabaran-cabaran yang kita alami. Maknanya dia perbezaan lah sebelum PKP dengan semasa PKP bila kita syuting. Apa pandangan saya tentang bekerja dengan kru
Bekerja saya dengan kru production, producer sekali, tak ada masalah. Dan kita dah biasa bekerja sama sebelum ni. Mana saya pun dah biasa bekerja dengan Tuan Director Zahir dan Amir. Dan tim production pun saya dah biasa. Memang biasa sangat bekerjasama. Terutamanya cameraman Syah, kemudian Hafiz, audioman. Dan tak ada masalah untuk menyiapkan dan berbincang macam mana kita nak siapkan benda ni, apa error ataupun ada masalah kita bincang. So Director Zahir pun beri brief dengan baik, mudah untuk kita faham apa yang dia nak, apa kemahuan, macam mana angle, macam mana konsep yang dia nak. So bagi saya sangat mudah dan happy lah kerja dengan tim ni. Ada pandangan saya tentang kru yang terlibat untuk menjayakan rancangan Ustaz Kartun ni, bagi saya tak ada masalah sebab senang bekerja. Kan? Tambah-tambah dengan dia punya director pun senang. Bila dia brief, kita pun senang faham. Dengan cameraman, dengan art department. So, bila kita dah di brief awal, kita dah tahu dah apa yang berlaku kan. Maknanya ada berapa kanak-kanak and then Ustaz nak masuk daripada mana. So kita dah tahu dah. So saya senang untuk nak set up untuk bahagian audio lah. Bagi saya kerjasama di antara satu pasukan ni memang terbaik lah. Kita mendapat kru yang sangat berkaliber, kru yang sangat passionate dalam kerja mereka, kru yang mempunyai idea dan mempunyai visi yang sama dengan apa yang penerbit dan apa yang pengarah perlukan. Alhamdulillah mereka dapat tunaikan kita punya hasrat dan berjaya kita hasilkan rakaman sebelum PKP. Kita kejar waktu PKP kerana ia melibatkan juga pelajar-pelajar ustaz yang datang dari negeri-negeri yang lain. Jadi kita terpaksa lakukan dengan keadaan yang teliti tapi dalam masa yang cepat untuk mengejar waktu-waktu yang terluang sebelum PKP dilaksanakan. Saya berharap supaya rancangan Ustaz Kartun dan Roba Jim ini dapat diteruskan dan dipanjangkan kepada musim kedua, supaya kita dapat meraihkan anak-anak kita yang sukakan melukis, suka belajar melalui visual kan, supaya di hujungnya nanti mereka ni akan dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah melalui lukisan, insya-Allah. Program ni sangat menarik untuk kanak-kanak sebab cara pemajarannya kanak boleh enjoy sambil melukis, sambil memahami apa yang ustaz ajar. So kemudian ada elemen animation, Robot Jim tu sendiri yang menguatkan lagi, menambahkan lagi kanak-kanak untuk menonton. So benda ni satu rancangan yang sangat kreatif, inovatif cara pemajarannya. So kat situ dia ada satu keunikan dari segi setiap rancangan yang ada di televisyen lah. So harap TV Hijrah dapat memberi peluang lagi dan lagi kepada Ustaz Kartun dan Robo Jim ni. Harapan saya untuk rancangan Ustaz Kartun ni supaya ada next season. Sebab apa? Sebab rancangan Ustaz Kartun ni dia berbeza. Sebab budak-budak yang diajar melalui lukisan. Bagi saya melalui lukisan ni memang mudah untuk peringkat kanak-kanak ni dia orang nak faham. Daripada kita mengajar, membaca. So better dia melukis. Janji dia faham apa yang dia lukis dan apa maksud dia. Bagi saya, harapan saya supaya ada lagi lah rancangan-rancangan pembelajaran kanak-kanak melalui lukisan macam ni. Kita berjaya menyiapkan rakaman, seterusnya disunting dengan baik di studio. Dan sepanjang proses rakaman, tidak ada apa-apa halangan yang besar yang berlaku. Halangan-halangan kecil itu biasa, rintangan dan ujian dalam penerbitan itu biasa. Halangan-halangan besar tidak berlaku, Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur dan berterima kasih
atas sokongan penaja-penaja yang telah pun menaja program kita, seperti peranti digital yang kita gunakan dalam proses rakaman. Kita menggunakan tablet melukis jenama Bosto. Mereka menaja Ustaz Katun untuk menggunakan peranti digital itu. Dan juga kita berterima kasih kepada catering kita, Delivery Ghost Kitchen. Terima kasih pada pihak Pusat Pakaian Hari-Hari dan juga Aisyah Butik yang menaja pakaian para peserta, para kanak-kanak dan ustaz kita dalam rakaman, juga air minuman Intri. Pastikan program Ustaz Katun dan Robo Jim ini sudah tentulah pujian dan penghargaan kita berikan kepada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS atas penyaluran dana DKD pelaksana untuk kita jayakan Ustaz Katun dan Robo Jim. Yang keduanya, sudah tentulah kita menghargai ruang dan peluang yang diberikan oleh TV Al-Hijrah bagi menyempurnakan produksi ini sehingga dapat disiarkan di TV. Ini adalah satu yang amat-amat disyukuri oleh penerbit dan seluruh anggota kru yang terlibat, kerana memberi kita ruang untuk menghasilkan karya dan kemudiannya ditayangkan di kaca TV. Satu peluang yang sangat kita hargai, bagi sesebuah karya yang hasilnya dapat disiarkan di TV. Itulah merupakan satu kejayaan, dan kita mengharapkan kejayaan ini tidak berhenti di situ. Ia akan terus diminati dan berjaya menempa nama, berjaya menjadi sebuah jenama yang digemari dan dihormati masyarakat, insya-Allah. Harapan kami, harapan saya, harapan penerbit, pengarah dan seluruh warga Ustaz Katun dan Robo Jim ni memang amat tinggi lah, kerana kami ingin menjadikan rancangan Ustaz Katun dan Robo Jim ni sebagai satu wadah penyampaian baru, trend untuk adik-adik kita mendalami ilmu agama. Jadi adik-adik, kalau nak tahu rancangan ni macam mana melukis kartun, menghafal dan kita mengupas ayat-ayat Quran dengan cara melukis, jom saksikan Ustaz Katun dan Robo Jim. Bye. Ready, action. Kembara ke alam liar, mengaji cekal beramal, belajar tajwid bersama, seronok lukis dan hafal. Mengaji biarlah tekun, tajwid pelbagai rukun, jawi mudah dieja, mari belajar bersama. Huruf, robotik, hijaiyah, pelbagai bentuk untuk mengeja, boleh bercantum dan berubah-ubah. Jim, alif, waw dan ya. Mengaji biarlah tekun, tajwid berbagai rukun, jawi mudah dieja, mari belajar bersama. Ada bunyi siren, mungkin ada jenayah Spiderman on the way menyelamatkan mereka. Dieja, mari belajar bersama. Huruf, robotik, hijaiyah, pelbagai bentuk untuk mengeja, boleh bercantum dan berubah-ubah. Jim, alif, waw dan ya. Mengaji biarlah tekun, tajwid pelbagai rukun, jawi mudah dieja, mari belajar bersama. Ustaz Katun dan Robo Jim
Gun dan Robo Jim. Hai, nama aku Robo Jim. Korang buat apa sekarang ni? Oh, siap segmen.